يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya bahawa kita masih lagi sibuk dengan pelbagai aktiviti bulan Syawal ni. Raya memang tak habislah kita orang Melayu ni. Sebulan ni memang kita dipenuhi dengan pelbagai jemputan, tambah pula mungkin ramai di kalangan kita yang sudah mulai berpuasa sunat Syawal, dan ada juga yang dah habis pun, dah komplit 6 hari puasa sunat Syawal. Maka tajuk kita pada pagi ini masih lagi berkaitan dengan bulan Syawal sedikit sebanyak sebenarnya, iaitu bagaimana kita hendak mengetahui ataupun mengenali tanda-tanda bahawa amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di bulan Syawal, di luar bulan Syawal pun kita nak tahu juga tanda-tanda, apakah tanda ataupun bukti, evidence yang kita boleh lihat untuk meyakinkan, menyedapkan hati kita bahawa apa yang kita lakukan selama ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mahu puasa sunat kita, puasa wajib kita, solat, rukuk, sujud yang kita lakukan itu, bacaan Quran, pengajian kita, sedekah dan sebagainya yang kita buat selama ini sia-sia. Kita tak mahu. Dan kita tak mahu buat benda yang sia-sia. Jadi benda ni di luar Syawal pun memang kita nak tahu. Cuma dalam bulan Syawal ni sebab kita baru melepasi madrasah Ramadan, jadi lebih-lebih lagi lah kita ingin mengetahui apakah segala kebajikan, kebaikan yang kita usahakan selama sebulan dalam bulan Syawal, dalam bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini saya akan bacakan dan huraikan tulisan dan juga pendapat-pendapat para ulama, para fuqaha tentang bagaimanakah kaedah yang boleh kita gunakan untuk kita mengetahui bahawa amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi outline perbincangan kita pada pagi ini, yang pertamanya ialah kita perlu tahu tentang pentingnya kita ini, setiap urusan kita, amalan kita sangat bergantung kepada pengakhiran dia, hujung dia. Contohnya kehidupan kita, bila kita hidup atas dunia ni, let's say 60 years kan, 60 tahun, 70 tahun kita hidup, 80 tahun. Dan ada di antara kita punya hidup sampai hampir-hampir 100 tahun. Jadi di hujung hayat kita tu bagaimana kesudahannya. Jadi itu benda yang sangat penting.
sebab berdasarkan nas yang kita akan bincang pada pagi ini. Kemudian yang keduanya, poin penting kita pada pagi ini ialah tidak ada siapa pun di kalangan kita yang yakin ataupun yang pasti, yang boleh confirm bahawa amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh kita lakukan ialah kita belajar tentang tanda-tandanya sahaja. Apakah benar amalan kita itu berpahala, diterima oleh Allah Taala, berkualiti, kan, disukai oleh Allah, kita tidak tahu secara pasti. Cuma kita boleh berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala terima amalan kita yang kita lakukan dengan cara yang betul, dengan cara yang ikhlas, kan, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada seorang pun yang mengetahui ini, termasuk Nabi, kan. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak mengetahui, tidak boleh mengesahkan amalan kita, siapa yang masuk syurga dan sebagainya, siapa yang masuk neraka, kecuali setakat mana yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita melalui wahyu, dan melalui revelation. Setakat itu kita tahu, kan, sebab itu datang daripada wahyu. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak memberitahu kepada Nabi kita pun tidak mengetahuinya. Siapa yang masuk syurga, siapa yang masuk neraka, itu semua urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tahulah, kan, ada sahabat yang dijamin masuk syurga, kita tahu nasib Firaun, itu secara pasti. Kenapa? Sebab ada dalam Quran. Apa yang berlaku kepada Abu Lahab sebagai contoh, kita mengetahuinya secara pasti. Qarun, Haman, sebab ada dalam Quran. Tapi mana-mana yang tidak ada dalam Al-Quran, yang tidak disebut dalam hadis, maka semua manusia tidak mengetahuinya. Baik, yang ketiganya ialah outline kita pada pagi ini, bahawa dia ada tanda-tanda, kan, untuk kita mengetahui. Contohnya ialah apabila kita semakin baik, kan. Apabila kita semakin baik, kita nak tahu kita ni semakin baik ataupun tidak, kita kena jujurlah dalam kita bermuhasabah, dalam kita check, kita buat inspection terhadap diri sendiri, kita periksa, kita buat senarai, kita ni dari segi ibadat kita makin banyak ke macam mana, dosa kita makin kurang atau macam mana. Jadi itu poin yang pertama yang kita akan sentuh. Yang keduanya ialah kita perlu cek diri kita selepas Ramadan ni, ataupun selepas setahun demi setahun, setiap bulan yang kita habiskan umur kita ini, apakah ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa kita semakin mudah, kan, untuk berbuat baik, kan. Katalah sebelum ni kita ada benda yang kita susah, let's say kita susah nak baca Quran, kan. Quran tu tak tahulah bila last kali kita baca. Ambil Quran yang ada dekat almari, dekat rak tu, berdebu, kan, bahagian atas Quran, menunjukkan betapa lamanya kita tidak mengambil Quran itu untuk dibaca. Tiba-tiba sekarang ni Quran tu semakin kerap kita ambil, kan, untuk kita baca. Itu contoh bagaimana adanya perubahan dalam diri kita. Dalam satu riwayat disebut man istawa yaumahu fahuwa maghbun, kan, siapa yang 2 hari dia sama, maka dia orang yang rugi. Semalam dengan hari ini, tahun lepas dengan tahun ini, 10 tahun yang lalu dengan sekarang ini, sama je amalan dia, apa yang dia buat, maka dia seorang yang rugi. Dia kena ada pertambahan, peningkatan dan sebagainya. Jadi poin kita yang kedua ialah kita tengok kita makin mudah tak untuk melakukan sesuatu benda. Kalau sebelum kita susah bangun subuh sebagai contoh, sekarang dah mudah kita bangun subuh. Itu tanda menunjukkan bahawa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda bahawa amalan kita diberi pahala oleh Allah Taala. Ataupun kalau dahulu kita baca Quran 2-3 ayat, lepas tu dah tak boleh dah, kan. Sekarang ni dah half page, kan, separuh muka surat. Ataupun sekarang ni dah
satu muka surat, dua muka surat, makin senang kita baca. Maka itu tanda kita orang baik, tanda kita disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab mudah kita buat baik. Kalau sebelum ini kita bab-bab sedekah tu susah sikit, kedekut kan, kedekut. Kalau bagi sedekah pun RM1. Sekarang ni dah bertambah dah, tidak lagi RM1, RM10 dan sebagainya. Ada pertambahan dan mudah kita seluk tangan kita dalam poket, dalam beg tangan, dalam purse kita untuk keluarkan duit, berbeza dengan dahulu. Jadi itu menunjukkan bahawa kita ada tanda-tanda amalan kita disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala bagi pahala kepada amalan kita. Dan poin kita yang akhir yang kita akan sentuh pada pagi ini ialah bahawa selepas Ramadan ni ada banyak kesan-kesan baik kepada kita. Kan, ada banyak kesan-kesan baik yang positif kepada kita. Hasil daripada amalan yang kita lakukan. Ya, Ustaz Mari. Saya ambil satu contoh lah. Ada orang kan, dia pergi ke sekolah kan, tapi pendidikan dia, pelajaran dia di sekolah tidak menjadikan dia seorang pelajar yang baik. Jadi itu menunjukkan bahawa pendidikan dia di sekolah itu tidak memberi apa-apa kepadanya kerana dia tidak mengambil peluang daripada sistem yang ada di sekolah. Samalah orang yang bersukan, jogging dan sebagainya. Sepatutnya bila kita bersukan, kita melakukan aktiviti riyadhah, kita makin sihat. Kan? Tapi ada orang dia tak sihat, malah makin sakit, cedera dan sebagainya, yang akhirnya menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan keluarga. Jadi ini yang kita kena tahu. Bila kita beribadat, konsepnya sama. Sepatutnya bila kita buat ibadat, kita ada intensif kan. Kita dalam bulan Ramadan, patutnya kita jadi makin baik. Ada banyak kesan positif kepada kita. Kita makin baik dengan manusia, kita makin baik dengan pasangan kita, kita makin baik hubungan kita dengan anak-anak dan sebagainya. Tapi ada orang, dia banyak ibadat, tetapi ibadat itu tidak memberi kesan yang baik kepada dirinya. Dia tetap seorang yang stubborn, degil, hot tempered, tetap seorang yang suka mungkir janji, tetap menjadi seorang yang akhlaknya buruk, sedangkan dia seorang yang kaki masjid, kaki kuliah. Jadi itu menunjukkan bahawa ada tanda-tanda yang menunjukkan ibadatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi haji, pergi umrah, balik-balik masih perangai sama, mulut laser, mulut tidak ada insurans. Kalau nak kata pada orang, nak maki orang, dia kata ikut suka dia je. Jadi itu contoh kan, tanda-tanda bahawa amalan kita itu sama ada haji, umrah, puasa kita, pengajian kita, sedekah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu secara ringkas outline apa yang kita akan bincang pada pagi ini. Baik, kita mulakan sidang hadirin mukminin dengan hadis Bukhari. Dan hadis Bukhari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa innahu la min ahli an-nar wa ya'malu bi'amalin li ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah." Hadis ni hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi kata sungguh seseorang tu kadang-kadang dia melakukan amalan dengan amalan penduduk syurga pada pandangan manusia. Jadi pada pandangan manusia, benda yang dia buat tu adalah benda-benda baik, benda yang dilakukan oleh penghuni syurga. Orang kata dia ni kalau mati masuk syurga lah, orang kata kan. Tapi sebenarnya dia adalah penghuni neraka. Ini yang kita takut, dan kita pernah sentuh isu ni dalam kuliah sebelum ini, dan saya percaya bahawa ustaz-ustaz lain juga pernah mengajar kepada kita tentang perkara ni. Baik, dan sebaliknya Nabi kata ada orang, seseorang tu dia melakukan amalan dengan amalan penghuni neraka pada pandangan manusia, tapi sebenarnya dia adalah penghuni syurga. Ini satu benda yang
Yang kita kena hati-hati dalam memahami hadis-hadis macam ni. Dia dalam pengajian hadis ni, dia ada benda yang kita kena tahu. Dia ada hadis muskil dan seumpamanya. Yang mana kita tak boleh secara sembrono memahami hadis itu pada zahirnya semata-mata tanpa kita merujuk kepada syarah ataupun huraian yang dibuat oleh para ulama yang muktabar. Baik, kita nak faham hadis ni, dia ada satu tambahan lain dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Hibban, yang mana Nabi kata wa innamal a'malu bil khawatim. Nabi kata bil khawatim, dan amalan itu dia bergantung kepada yang akhirnya. Jadi macam mana kita nak faham benda-benda yang macam ni? Sebab kita nak tahu benda yang kita buat ni Allah Ta'ala terima ke tidak. Jadi satu benda yang pelik sebenarnya, macam mana satu orang dia buat amalan tu amalan ahli syurga, maknanya dia baca Quran, dia banyak semayang dengan qiyamul lail, dengan sedekah yang banyak, kan, tapi hujung dia tu tak cantik, kan, hujung dia tu tak cantik. Jadi ini yang kita kena tahu. Ada orang pula dia jahat, kan, tapi hujung hidup dia tu dia mati dalam kebaikan. Itu yang kata amalan dia tu pada keseluruhan kehidupan dia tu jahat, kan, dengan orang kata amalan ahli neraka. Ini hadis Nabi, tapi akhirnya sebenarnya dia adalah penghuni syurga. Jadi ini yang kita perlu tahu, apa yang dimaksudkan sebenarnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hadis ni kita kena tahu bahawa kefahaman untuk kita dapatkan kefahaman yang betul itu, kita perlu melihat kepada bagaimana hadis itu difahami oleh para ulama. Saya bagi satu contoh mudah kepada sahabat-sahabat sekalian. Kita belajar sirah, kan, kita belajar kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat, dan kita tahu bahawa sahabat-sahabat Nabi ni asalnya memang kafir, kan, mereka ni non-Muslim. Mereka ni malah kalau kita baca kisah macam Abdul Rahman bin Auf dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka ni kaki minum, kan, kaki botol. Abdul Rahman bin Auf tu orang yang kaya dan dia memang kaki minum. Dia punya suka minum arak ni, minuman keras ni, sampai tahap kalau dia buat kenduri, kan, dia buat jamuan kepada sahabat-sahabatnya, jamuan dia tu memang khamar, memang minuman keras. Jadi itu yang kita kena tahu. Tapi bagaimana satu orang tanpa kita kira sama ada Abdul Rahman bin Auf ataupun sahabat-sahabat lain, daripada kaki botol, kaki mabuk, kaki minum arak, benda yang memang merosakkan, tapi mereka ni kemudiannya menjadi sahabat Nabi dan kehidupan mereka akhirnya adalah kehidupan yang diredai oleh Allah Ta'ala, dan kematian mereka mati dalam iman, dan mereka termasuk di kalangan sahabat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan bila kita sebut nama-nama sahabat ni, contohnya Abdul Rahman bin Auf, kita sebut radhiyallahu anhu, kan, radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala reda, semoga Allah Ta'ala reda kepada mereka. Sedangkan mereka ni asalnya kafir, asalnya kaki botol, kaki minum. Kita ni orang Islam sekarang ni, kita bukan orang kafir. Kita tak pernah pun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak menyembah berhala pun, dan kita bukan kaki botol pun. Tapi apa kaitan, relevannya hadis yang kita baca tadi? Jadi sahabat-sahabat sekalian, hadis yang macam ni, dia memberi motivasi kepada kita bahawa bila kita menjadi seorang yang banyak melakukan kesilapan, kita jangan kecewa dan jangan putus asa dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Walau sebanyak mana dosa dan kesilapan yang kita lakukan. Kalau tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat sekalian ingat kuliah saya sebelum ini, kita pernah bercerita tentang hadis satu orang yang bunuh 99 orang. Kemudian dia tambah lagi satu, cukup 100 orang dia bunuh. Yang last kali yang dia bunuh itu adalah ahli ibadah, kan, ahli ibadah yang memberi fatwa yang salah kepadanya. Kononnya taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia bunuh
Kawan tu cukup 100. Kalau sahabat-sahabat sekalian ingat apa yang saya huraikan sebelum ini, kalau dosa membunuh 100 orang pun tidak menjadi penghalang bagi Allah untuk Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Cuba bayangkan kita. Kita yang tak pernah bunuh walaupun seorang. Kita yang tak pernah bunuh walaupun seekor binatang. Kucing pun kita tak bunuh. Kan? Betapa menunjukkan baiknya kita kalau kita boleh kata kita baiklah. Ini sebagai satu perbandingan. Tapi kalau kita melakukan dosa-dosa yang lain yang tidak seberat dosa membunuh itu dan kita taubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini sebenarnya yang memberi gambaran kepada kita bahawa walaupun kita jahat, kita banyak buat silap, selama ni kita tak semayang, selama ni kita tak tutup aurat, kita nakal, kita zalim sebelum ini, tapi kalau kita taubat sungguh-sungguh kepada Allah, kita akan mati dalam keadaan sebagai penghuni syurga. Itu yang dimaksudkan dalam hadis itu. Jadi, apa kaitan dengan hadis yang awal tadi? Dia buat baik, tapi sebenarnya dia adalah penghuni neraka. Kerana amalan dia tidak diterima oleh Allah. Dan kenapa? Sebab mungkin dia riak, dia ujub, dan dia sum'ah. Dia ada sifat-sifat mazmumah, sifat yang tercela. Walaupun pada pandangan zahir, masyarakat melihat itu amal kebaikan, tapi Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Maka bila dia mati, kita tengok dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dhalik. Jadi ini yang kita kena hati-hati. Yang kita buat baik selama ni tujuannya apa? Apakah tujuan kita ni memang lillahi ta'ala, memang ikhlas untuk Allah, ataupun kita nak menunjuk-nunjuk, kita nak show off kepada orang yang kita ni pergi masjid, yang kita ni kaki masjid, kaki kuliah, orang mengaji. Kalau tujuan kita nak show off, nak menunjuk-nunjuk, maka habislah semua pahala. Itu menunjukkan bahawa amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita kena hati-hati. Ada seorang hamba Allah. Dia datang jumpa saya dan dia tanya. Dia dulu dia tak semayang. Dia tak semayang. Cuma dia kata dia tak pasti berapa lama dia tinggalkan semayang. Cuma dia kata yang dia tahunya beberapa tahun. Tapi berapa tahun secara spesifik, dia tak boleh nak tentukan. 4 tahun ke 5 tahun dia tak. Tapi yang dipastinya beberapa tahun. Maka dia tanya saya, kalau dia taubat, macam mana dia nak qada balik sembahyang dia? Dan dia tanya saya, katalah dalam tempoh dia cuba nak qada, sebab banyak sangat kan tak sembahyang. Katalah 4 tahun, 5 tahun tak sembahyang. Kalau satu hari dah 5 waktu kan. Kalau 1 bulan kalilah 30 ke kan. Jadi itu dia risau, dia bimbang. Kalau nanti dia mati sebelum dia sempat qada semua sembahyang dia. Jadi bila dia bertanya kepada saya soalan itu, saya bagi jawapan kepadanya. Saya kata bahawa yang pertama, bila kita sengaja tinggalkan sembahyang, memang kita wajib qada. Ini adalah pendapat qaul mu'tamad kesemua 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dan semua 4 mazhab yang utama ini, pendapat rasmi mazhab-mazhab ini mengatakan bahawa sesiapa yang sengaja meninggalkan solat, dia wajib qada. Jadi kalau 5 tahun kita tak semayang, maka 5 tahun itulah kita wajib qada. Dan besarnya dosa orang yang sengaja meninggalkan sembahyang ni, sampai-sampai para ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan bahawa dia terkeluar daripada Islam. Itu besar dosa tu, bukan main-main. Cuma dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, orang yang sengaja meninggalkan sembahyang, dia masih Islam. Dia masih Islam, cuma dosanya besar. Dan hukumannya adalah hukuman mati. Dan itu ada dalam mazhab Syafi'i. Jadi itu yang saya bagi tahu kepadanya tentang besarnya dosa orang yang sengaja meninggalkan sembahyang.
Baik, tak apalah. Oleh sebab sekarang ni kita dah menyesal, kita dah nak jadi orang baik. Kalau dahulu kita tak mau semayang, sekarang kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya bagi tahu kepadanya tentang hadis yang kita cerita tadi. Kan? Di sisi Allah tak ada masalah pun. Dan Allah Ta'ala memang ciptakan hamba-Nya untuk sentiasa melakukan kesilapan. Allah Ta'ala yang cipta kita dan Allah Ta'ala tahu yang kita akan tetap melakukan kesilapan. Saya banyak kesilapan, saya banyak dosa, tuan-tuan juga banyak kesilapan, tuan-tuan juga banyak dosa. Hatta Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam juga melakukan kesilapan dan kesalahan. Dalam kuliah kita sebelum ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan ikuti, tuan-tuan akan tahu bagaimana saya telah menghuraikan. Hatta Nabi pun, Nabi dan Rasul pun melakukan kesalahan dan kesilapan dan ditegur secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi panduan kepada kita. Jadi ini yang kita kena tahu. Jadi saya bagi nasihat kepada hamba Allah Ta'ala ini bahawa tidak ada halangan bagi Allah untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Walaupun dosa tak semayang sekalipun. Yang penting kita taubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Tiba-tiba kita buat andaian. Mati. Kita mati tanpa sempat kita qada semuanya. Baru setahun kita qada, ada baki lagi 4 tahun yang kita tak sempat qada. Macam mana? Dia tanya saya. Jadi saya jawab kepada hamba Allah ini, saya kata, sama macam kita berhutang dengan orang. Kan? Bila kita berhutang dengan orang, kita memang ada usaha untuk membayar. Kan? Kita tidak abaikan repayment itu, pembayaran semula. Kita bayar mengikut kemampuan kita. Kan, dalam tempoh kita cuba untuk bayar hutang tu, kita meninggal dunia. Kan, apa jadi pada hutang itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Apakah roh kita tergantung-gantung dengan sebab kita tidak membayar hutang? Kita dah belajar sebelum ni kan tentang hukum pinjaman dan hutang. Kita dah bagi tahu bagaimana hadis-hadis Nabi menunjukkan bahawa roh yang tergantung-gantung itu adalah orang yang sengaja tidak mahu membayar hutang. Tapi bagi orang yang memang berusaha, dia ikhtiar dan dia sentiasa bayar, cuma dia tak sempat habis bayar. Tapi dia meninggal dunia di pertengahan usahanya untuk menjelaskan semua hutang-hutangnya itu. Maka Allah yang akan bayarkan hutang itu. Allah yang akan tunaikan segala pinjaman yang dia masih lagi tertangguh yang belum dapat disempurnakan. Maka begitulah juga amalan. Kalau kita tidak sempat qada, kita baru separuh jalan sebagai contoh ataupun baru mula kan sembahyang yang kita abaikan selama ni 10 tahun, 20 tahun kita tak sembahyang. Bulan ni ataupun hari ni kita baru nak mula qada sembahyang-sembahyang kita. Yalah, cuba bayangkan kalau tak sembahyang 10 tahun, berapa banyak sembahyang kita perlu qada. Tapi kita baru qada, baru 2-3 hari kita mula, tiba-tiba kita meninggal dunia. Maka kesnya sama sebagaimana peristiwa lelaki Bani Israel yang bunuh 100 orang itu. Dia dalam perjalanan pergi ke tempat baru untuk dia tinggalkan tempat lama dia, sebab tempat lama tu dia banyak buat dosa, maka dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin pentingnya ialah kita kena taubat walaupun kita tak sempat nak qada semua. Kan? Buktinya apa? Buktinya betapa ramai sahabat-sahabat Nabi kan yang daripada kafir masuk Islam dan ada di kalangan mereka yang tak sempat sembahyang walaupun 1 rakaat. Tapi dia baru memeluk Islam dan ada disyariatkan jihad dan berperang dan dia mati syahid, maka dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kalau sahabat Nabi daripada penyembah berhala, musyrik, kan, itu sebesar-besar dosa dan mereka tak sempat pun baca tak sempat pun solat, terus terbunuh, tetapi kematian mereka adalah kematian husnul khatimah. Maka begitulah juga keadaan kita. Walaupun kita tak semayang sebelum ni, kita kaki minum, kita ni macam-macam benda jahat lah yang kita buat. Saya pernah ada satu orang kawan yang jumpa dengan saya bagi tahu masa dia di luar negara, di Amerika, dia kata bahawa dia ni memang jahat, dia kata. Sampai-sampai dia bagi tahu kepada saya, dia buat pengakuan. Dia kata,
tak ada benda jahat yang dia tak pernah buat. Tu betapa teruknya. Saya dengar pun saya terkejut. Dia kata dalam dunia ni, dia kata tak ada benda jahat yang dia tak pernah buat. You name it, dia kata. Sebut apa sahaja dosa atas dunia ni, dia kata semua dia pernah buat, dia kata. Tapi sampai satu ketika dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita kata bahawa kita jahat macam mana sekalipun, dosa kita menggunung, melangit macam mana sekalipun, yang pentingnya ialah di akhir kehidupan kita itu ataupun sekarang ini kita cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tandanya Allah Taala kasih kepada kita, walaupun sepanjang kehidupan kita orang nampak kita ni jahat, orang nampak kita ni macam penghuni neraka, kan. Jadi berdasarkan hadis itu, ia sangat penting yang disebut sebagai wa innamal a'malu bil khawatim. Nabi kata dalam riwayat Ibnu Hibban, dan amalan itu tergantung pada yang hujung tu, yang akhirnya. Jadi kalau kita buat baik selama ni, kaki masjid apa semua, tiba-tiba mati dalam su'ul khatimah, itu tandanya amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sidang hadirin mukminin, yang kedua, yang keduanya ialah kita ni tak tahu sama ada amalan kita ni Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Jadi kita kena ada sedikit kegusaran, kena ada juga rasa bimbang. Takut kalau Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Jadi kita kena ada juga harapan. Tak boleh takut sahaja, tapi harapan pun kena ada. Kan, kena berbaik sangka dengan Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita. Tapi jangan overconfident sampai kita yakin sangat, no problem, semua amalan kita memang Allah Ta'ala terima. Kita tak check pun amalan kita, yang tu pun masalah juga. Jadi kita kena balance. We should know how to strike a balance. Kita kena tahu macam mana nak imbangkan antara overconfident, kan, dengan langsung tak ada sangka baik dengan Allah. Kita kena imbangkan, kan. Sangka buruk dengan Allah pun tak boleh, overconfident pun tak boleh. Jadi kita kena ada antara dua tu. Antara ada juga sedikit rasa bimbang, amalan kita tidak diterima oleh Allah, pada masa yang sama kena ada juga sangka baik bahawa amalan kita Allah Ta'ala terima. Jadi macam mana kita nak faham ni? Contohnya yang saya boleh bawakan kepada sahabat-sahabat sekalian ialah kata-kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kan? Apa kata Ali, Sayyidina Ali? Dia kata, bila bulan puasa ni, Ramadan, di hujung Ramadan tu, dia kata apa? Dia kata, ya laita syi'ri man hadzal maqbul fanuhannih, dia kata. Wa man hadzal mahrum fana'zih, dia kata. Aduhai, dia kata, andai aku tahu siapakah yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti sekali kami akan mengucapkan tahniah kepada dia. Dia kata maksud dia, bila habis Ramadan tu, kan, kalau kita tahulah siapa yang Allah Ta'ala terima semayang dia, puasa dia, baca Quran, qiyamul lail apa semua, pasti kita akan congratulate, kan, kita akan ucap tahniah kepada orang tu. Tapi dia kata, dan siapa yang tidak diterima amalan dia, yang diharamkan pahala kepadanya oleh Allah Ta'ala, sudah tentu kami akan ucap takziah kepada dia. Tapi realitinya kita tak tahu. Sebab tu Sayyidina Ali kata, kalau tahu kami akan ucap tahniah. Kan? Kalau bahawa amalan dia diterima oleh Allah, dan kita tahu orang ni pula amalan dia Tuhan tak terima, kita akan ucap takziah. Tapi realitinya kita tak tahu. Tuhan terima ke, Tuhan tak terima ke, kita tidak tahu. Cuma dalam keadaan kita tidak tahu, sembahyang kita, puasa kita, bacaan Quran kita, Tuhan terima ke tak terima, apa yang bagusnya ialah kita kena ada kebimbangan. Kena ada juga sifat bimbang, takut kalau amalan kita Tuhan tak terima. Ini sifat yang bagus, kan, yang kita kena ada. Contohnya Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata, kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhur. Dia kata dulu salafus soleh ni, mereka ni berdoa kepada Allah Ta'ala selama 6 bulan. Supaya Allah Ta'ala pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kan?
Lepas tu pula mereka berdoa. Habis Ramadan, doa pula selama 6 bulan supaya Allah Ta'ala terima amal ibadat yang mereka buat dalam bulan Ramadan. Jadi ada kebimbangan tu. Takut kalau Allah Ta'ala tak terima amalan. Jadi ini sifat yang baik. Jadi kita kena ada sifat tu. Jadi bila kita bimbang, amalan kita Tuhan tak terima, apa yang kita buat? Sudah tentu kita selalu muhasabah. Kita selalu cek semayang kita betul ke tak betul. Macam mana nak perelokkan lagi semayang kita. Kita tambah lagi ilmu. Tak berpada. Setengah di kalangan kita ni belajar satu kitab je. Jadi kita kena tambah. Kena ada peningkatan level tu. Saya selalu bagi contoh. Dalam masyarakat kita ni kadang-kadang, saya minta maaf lah, setengah-setengah tempat di dalam negara kita ni, kalau belajar bab semayang tu satu kitab tu je, habis kitab tu ulang balik kitab tu kan. Contohnya yang paling popular kitab Minyatul Musalli kan. Bukan salah kita belajar kitab Minyatul Musalli ataupun Munyatul Musalli, tak salah, dan kitab tu bagus pun, memang bagus, kitab yang dianggap sebagai muktabar dalam di Nusantara kita ini, di kalangan masyarakat Melayu. Itu antara kitab yang bagus lah untuk level orang-orang awam. Tapi yang saya agak kecewa sebab masyarakat di setengah tempat, bukan semua, yang mana habis dia kitab Minyatul Musalli, ulang balik Minyatul Musalli. Itu tidak bagus kan. Yang bagusnya kita tanya guru ataupun tanya orang yang pakar, profesor ataupun siapalah pakar dalam bab ibadat. Lepas satu kitab ni, kitab apa pula yang lebih tinggi kan, yang lebih tinggi daripada kitab yang kita belajar sebelum ni, supaya sentiasa ada peningkatan. Macam kita belajar di sekolah, kita masuk tadika, kita masuk sekolah rendah, kita masuk sekolah menengah, masuk pra-universiti ataupun matrikulasi ataupun asasi, kemudian masuk universiti, kan, di fakulti kita belajar sarjana muda, belajar masters, PhD. Ya, ada peningkatan. Tak ada orang pergi sekolah menengah ulang balik sekolah rendah, tak ada kan. Kita kena ada peningkatan. Jadi belajar agama pun macam tu. Kita belajar bab apa? Bab puasa. Kitab apa yang kita belajar? Habis kitab tu, okay, next. Kitab apa pula yang tinggi sikit daripada kitab sebelum ni? Barulah ada peningkatan, improvement dalam knowledge kita, ilmu kita, dalam ibadat kita. Sebab apa? Sebab kita bimbang. Ibadat kita ni dah elok ke tak elok? Jadi kita sentiasa tingkatkan ilmu kita dan juga kualiti ibadat kita tadi. Jadi itu penting. Macam kita di rumah lah. Kita kena ada rasa bimbang. Kalau kita tak ada rasa bimbang, susah juga. Kan ada orang rumah dia penuh dengan semak samun, lalang, kan, ular pun ada, binatang berbisa pun ada, lipan apa semua. Dia cool, relax je. Dia susah orang yang macam ni. Dia tak kisah di sekitar rumah dia dengan semak samun, dengan sampah apa semua. Dia tak ada rasa bimbang. Jadi susah orang yang hidup macam ni. Kita kena ada kebimbangan. Bila lalang naik tinggi, nanti ada binatang berbisa, kan, ada benda-benda. Yalah kita tak tahu kan, lipan dan sebagainya. Kena ada rasa bimbang. Barulah rumah kita cantik, rumah kita selamat. Sebab kita ada kekhawatiran tu, kita ada. Samalah juga rumah kita dengan kotor, dengan licinnya bilik air. Kita tengok ada kawan kita jatuh, patah tangan dan sebagainya, cedera. Kita kena ada rasa bimbang. Slipper yang kita pakai, licin dan sebagainya. Kita kena ada rasa bimbang. Bila kita ada rasa bimbang, barulah kita ada improvement. Kita nak improve. Kan? Oh, ni kasut aku pakai ni dah tak elok ni. Nanti tergelincir, kena tukar. Jadi dengan sebab kekhawatiran yang kita ada itu, kita akan berhati-hati. Kita akan ambil tindakan. Kita akan buat risk assessment. Dan seumpamanya, bila kita tengok contohnya kita letak ayam dekat sinki dah berapa jam dah, nanti bakteria apa semua. Jadi ini benda yang menyebabkan food poisoning sebagai contoh. Jadi bila kita ada rasa bimbang, kita rasa oh ni tak boleh makan ni, dah terlebih masa, kita pun buang kan. Itu lebih baik daripada kita ambil risiko sehingga menyebabkan keracunan makanan, cirit-birit kepada ahli keluarga dan sebagainya. Jadi itu penting. Kita ada kekhawatiran dan kebimbangan dalam ibadat. Jadi ibadat kita kena ada rasa bimbang. Takut kalau ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah sunnah para nabi. Sunnah para nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain dan juga para sahabat. Generasi Rabbani dan generasi Al-Quran
mereka ada kebimbangan. Contohnya ialah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat gelaran Khalilullah. Kita belajar sebelum ni kan, ada dua Khalilullah. Satu Khalil merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia juga Khalilullah, kekasih Allah. Seorang lagi ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim ni, kita tahu bahawa Nabi Ibrahim antara jasanya ialah dia membina Kaabah. Kan, bila dia lepas bina Kaabah, dia doa. Kan, dia minta doa. Dia bermunajat kepada Allah, dan ini diceritakan dalam surah Baqarah ayat 127. Ya, di mana antara doanya kepada Allah, Nabi Ibrahim kata, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amalan-amalan daripada kami. Ya, dia minta, Allah Ta'ala terima. Ya, jadi kita, bila kita semayang, bila kita baca Quran, kita mengaji dan sebagainya, pernah tak kita minta dengan Allah, ya Allah terimalah amalan kami. Jadi kita kena ada doa-doa macam tu, ya Allah terimalah amalan kami, kan? Macam doa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi. Setiap pagi antara doa yang kita disunatkan baca, yang selalu kita baca tu kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah. Jadi kita kena minta setiap hari supaya Allah Ta'ala terima amalan kita. Tak kiralah sembahyang kita ke, baca Quran, sedekah ke, yang kita tolong mak ayah kita ke, ataupun apa sahaja yang kita lakukan. Jadi itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kena Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dia minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala terima amalan. Jadi kebimbangan tu kena ada. Padahal dia bina Kaabah tu, dia Nabi. Kan? Dia Nabi dan Khalilullah. Tapi ini antara sifat Khalilullah yang kita kena tiru. Kan? Jadi setiap hari kita minta dengan Allah. Kan? Selain daripada kita minta sihat, kita minta Allah Ta'ala ampun dosa, kita minta rezeki dan sebagainya, kita juga minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala terima amalan kita, supaya Allah Ta'ala terima ibadat kita dalam bulan Ramadan, supaya Allah Ta'ala terima qiyamul lail kita, supaya Allah Ta'ala terima benda-benda baik yang kita buat kepada pasangan kita. Jadi kita kena ada sifat-sifat yang macam tu, minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala terima. Kan kadang-kadang ialah kita buat baik dah kepada suami kita, kepada isteri kita, tapi dia manusia. Kan? Kadang-kadang kita rasa pasangan kita tak appreciate pun, tak hargai pun benda-benda baik, pengorbanan kita selama ni. Ini semua ujian Allah. Sebab apa saya kata ujian Allah, sahabat-sahabat sekalian? Sebab realitinya, kan, saya percaya bahawa bila kita kahwin, kita ada isteri, ada suami, maka semua kita ni ada masalah rumah tangga. Kan? Ada ramai orang jumpa saya, hubungi saya, cerita tentang masalah rumah tangga dan sebagainya. Jadi nasihat saya sama sahaja. Realitinya semua orang ada masalah rumah tangga. Penceramah pun ada masalah rumah tangga, ustaz-ustazah pun ada masalah rumah tangga, tok-tok guru ke pun ada masalah rumah tangga, ahli ibadat pun ada masalah rumah tangga. Sesiapa yang berumah tangga, sesiapa yang ada pasangan, ada suami, ada isteri, dia mesti ada masalah rumah tangga. Tak ada orang yang berumah tangga tapi tak ada masalah rumah tangga. Tak ada. Semua orang, tanpa pengecualian, semua orang ada masalah. Macam kita ada pejabat. Siapa yang ada pejabat, dia mesti ada masalah pejabat. Siapa yang bisnes, yang berniaga, dia mesti ada masalah perniagaan. Mana ada orang, dia berniaga, dia tak ada masalah perniagaan. Tak ada. Dia mesti ada. Siapa yang ada anak, kan, dia mesti ada masalah anak. Kan, tak ada orang dia ada anak tapi anak dia tak pun ada masalah. Tak ada. Semua orang bila ada masalah, dia bila ada anak, ada masalah anak. Kan, siapa yang ada apa ni, siapa yang ada kawan, dia mesti ada masalah dengan kawan. Itu realiti. Baik. Apa yang saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian ialah yang maksud saya ini semua ujian Allah. Kenapa? Sebab bila kita buat baik kepada pasangan kita, kepada suami kita ataupun isteri kita, kenapa kadang-kadang kita rasa pasangan kita ni tidak appreciate, tidak hargai apa yang kita buat?
Kerana manusia ni memang Allah Ta'ala jadikan kemampuan dia terbatas. Dia terbatas. Mata dia terbatas, telinga dia terbatas, kan, hati dia terbatas. Pasangan kita walaupun tidur satu tempat yang sama dengan kita, pandangan dia tetap terbatas. Ada dinding saja depan mata dia, dia dah tak nampak dah. Bila dia pergi bekerja, dia dah tak nampak kita. Dia tak tahu di belakang dia bagaimana kita ni buat macam-macam untuk dia. Kan, kita kemaskan rumah, kita beli itu, sediakan ini dan sebagainya. Yang dia nampak benda yang dah terhidang di atas meja makan. Dia tak nampak bagaimana berpeluhnya si isteri nak siapkan makanan yang 2-3 jenis lauk itu berpeluh dengan apinya di dapur beberapa jam. Dia tak nampak yang tu. Jadi manusia ni realitinya dia terbatas. Kan? Jadi ini yang dikatakan ujian daripada Allah. Allah Ta'ala ciptakan manusia memang terbatas. Jadi orang lelaki dia susah nak faham orang perempuan. Orang perempuan juga dia susah nak faham orang lelaki. Itu benda biasa. Kan? Itu yang dikatakan ujian. Kan? Orang lelaki sehinggalah dia diberitahu oleh isterinya apa yang isteri dia buat, barulah dia boleh buka mata. Tu pun kadang-kadang ada yang masih tak faham. Samalah juga kan orang perempuan kadang-kadang dia tak faham pengorbanan suami dia. Kadang-kadang suami ni dia tak mau cakap. Sebab apa? Kalau cakap nanti isterinya panik, isterinya jadi stres dan sebagainya, maka banyak masalah rumah tangga, masalah kehidupan dia tak share dengan isteri dia. Jadi manusia ni memang terbatas kan. Memang terbatas panca indera dia, ilmu dia, apa yang diketahui dan sebagainya, itu semua terbatas. Jadi ini yang dikatakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian saya ringkaskan sahabat-sahabat sekalian, macam mana kita nak tahu bahawa amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Abdul Aziz dalam fatwa dia, dalam fatwa Nur ala Darbi, dia kata apa? Dia kata bila orang tanya dia, macam mana kita nak tahu sembahyang kita, ibadat kita ni Allah Ta'ala terima? Jadi apa yang dijawab oleh Syekh Abdul Aziz? Syekh rahimahullahu ta'ala dia jawab, dia kata famin alamatil qabul, dia kata antara tanda-tanda amalan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia kata nombor satu apa dia? Dia kata nombor satunya ialah lapang dada. Ini tanda bahawa Allah Ta'ala terima amalan kita. Bila kita semayang, lapang dada kita, itu tanda Allah Ta'ala terima sembahyang kita. Bila kita baca Quran, kita rasa lapang dada kita, rasa seronok je, rasa release tension, maka itu tanda Allah Ta'ala terima amalan. Kita sedekah, kan? Kita tolong orang, kita seronok sangat bila kita boleh bagi duit kepada orang. Saya ambil contoh di sekolah, kan? Di sekolah ada cikgu-cikgu, dia tahu ada beberapa orang pelajar yang datang daripada keluarga yang miskin, breakfast pun tak sempat, tak ada breakfast, datang sekolah berlapar, baju sekolah pun ulang baju yang sama dan sebagainya, mereka pakat kumpul duit bagi. Kan? Jadi bila kita bagi itu, kita rasa puas, kita dapat satisfaction. Kan? Jadi itu yang dikatakan tanda Allah Ta'ala terima amalan kita. Jadi kalau kita buat amal kebaikan, kita tak ada rasa puas, kan? Kita tak ada rasa lapang dada, itu tandanya Allah Ta'ala tak terima amalan. Kan? Kita tolong ibu kita, kan? Ibu kita dah uzur dah, dia perlukan katil sebagai contoh. Setengah-setengah adik-beradik bergaduh pasal apa? Sebab aku je yang kena keluar duit. Sedangkan dia tak tahu itu peluang syurga untuk dia. Jadi ada di kalangan kita ni, dia tahu ibu dia yang uzur tu perlukan katil yang special, harga let's say 5,000 ke berapa ribu, dia kata tak apa, dia keluarkan duit seorang. Kan? Kalau abang, kakak, adik tak mau keluarkan duit, tak apa. Dia ada duit. Dia rasa seronok kalau dia dapat rebut peluang itu. Dan bila dia dapat bawa katil untuk ibu dia tu, dia rasa puas. Dia rasa gembira sangat. Itu tanda Allah Ta'ala terima amalan. Ini mengikut Syekh Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, perempuan sekalian, sahabat-sahabat semua, kita kena check. Kita ada tak rasa puas?
dengan rasa lapang je kalau kita buat sesuatu amal kebaikan. Macam saya sebagai contoh, saya cukup suka kalau boleh kuliah, boleh ceramah kan, dan sebagainya. Bila saya lepas kuliah, lepas ceramah tu rasa seronok kan, rasa happy je, rasa lapang je dada. Kalau ada masalah pun rasa ringan masalah tersebut. Mudah-mudahan itu adalah tanda bahawa Allah Ta'ala bagi pahala, Allah Ta'ala terima amalan kita itu. Kita baca Quran kan, kita rasa lapang je, itu tanda Allah Ta'ala terima. Yang keduanya istiqamah. Jadi kita, bila kita buat satu-satu kebaikan, kita boleh jadikan itu sebagai rutin. Itu tanda Allah Ta'ala terima. Bila kita baca Quran, setiap pagi, jadi kalau kita boleh setiap pagi itu seronok je baca Quran, itu tanda Allah Ta'ala terima. Kalau baca Quran, kawan tanya, bila last kali baca Quran? Nak jawab pun dia nak kena fikir balik sebab dah lama dah tak baca Quran. Kan, Quran yang letak dekat atas meja tu dah lama dah tak ambil sampai dah berabuk. Itu tandanya kemungkinan yang kita baca Quran yang dulu tu Allah Ta'ala tak terima. Jadi tanda yang kedua tu istiqamah. Bila kita boleh istiqamah tu tanda Allah Ta'ala terima amalan. Kita boleh istiqamah bagi derma pada orang. Kan senang je. Hari ni pun bagi duit kan. Minggu lepas pun ada bagi sumbangan dekat masjid. Dulu hari tu pun bagi sumbangan kat orang kampung. Jadi kita sentiasa bagi sumbangan. Itu menunjukkan bahawa derma kita itu, infak kita itu berpahala. Allah Ta'ala suka. Jadi istiqamah tu adalah tanda yang kedua yang disebut oleh ulama sebagai tanda Allah Ta'ala suka kepada amalan kita. Kita sembahyang solat duha sebagai contoh pagi ni. Bukan hari ni je yang kita sembahyang. Sebelum ni pun kita dah sembahyang dah. Istiqamah dengan duha walaupun 2 rakaat ataupun berapa rakaat sekalipun. Itu tandanya Allah Ta'ala terima amalan. Yang ketiganya, Syekh kata, iaitu kita ni memang cepat bergegas dalam melakukan ketaatan. Kita memang cepat. Kan? Kita tak tangguh-tangguh. Bab semayang pun kita tak tangguh. Maka itu menunjukkan bahawa sembahyang kita Allah Ta'ala terima. Bab baca Quran pun kita tak tangguh. Kan? Ada peluang je baca Quran. Walaupun 2-3 ayat ataupun half page ataupun satu muka surat ataupun 2, tak terpulang lah. Kan? Ada peluang je baca Quran. Ada peluang je sedekah. Ada peluang je tolong mak dengan ayah. Ada peluang je tolong jiran. Kita tak tangguh. Bila buat baik ni kita tak tangguh. Itu menunjukkan bahawa amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat bahawa orang yang baik ni, sahabat-sahabat sekalian, memang dia disukai oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Penduduk langit itu para malaikat Allah. Malah Allah Ta'ala akan berbangga untuk isytiharkan hambanya yang dia sayang di hadapan para malaikatnya. Itu kelebihan yang kita akan dapat. Selain daripada itu, kita juga disukai oleh penduduk bumi. Macam kita lah. Kita bila kawan-kawan kita yang baik, yang suka tolong orang, kita akan kenang dia, kebaikan dia sampai bila-bila. Saya teringat sewaktu saya sambung pengajian PhD saya di England, pada waktu itu biasiswa ataupun penajaan yang diberikan oleh sponsors, oleh pihak kerajaan tak banyak pun. Saya ingat dalam waktu itu dalam 750 pound pada waktu itu. 750 pound, sedangkan saya ada family. Jadi saya tinggal di rumah seorang kawan sementara nak dapat rumah baru. Dan seminggu, saya kata seminggu ni lama ni, saya nak pindah rumah sendiri. Waktu tu di Durham, kan? Durham ni North East England. Jadi saya bagi tahu saya nak rumah sewa saya sendiri. Dia kata tak, tunggu sampai dapat satu landlord yang dia kenal sebagai landlord yang bagus. Maka tunggu. Lepas minggu tu, after 1 week, barulah dapat satu rumah sewa yang dia kata landlord tu bagus. Jadi sewa bulanan rumah tu adalah 400 pounds. 400 pounds. Jadi kita bayar in advance deposit dengan sewa 1 bulan. Jadi 800 pounds, 800 pounds. Jadi bila dah masuk rumah tu, kawan saya tadi
Dia bagi saya 100 pound. Jadi saya kata, ni duit apa? Dia kata duit commission dia. Kan, duit commission dia yang dia dapat daripada landlord. Jadi rupa-rupanya yang dia aim sangat dekat landlord nak dapatkan rumah sewa daripada landlord tu sebab dia nak dapatkan duit commission 100 pound, 1 pound pada waktu tu kali 6 lebih masa tu. Jadi banyaklah juga kan. Jadi dia dapat saja duit commission 100 pounds tu, dia terus bagi kepada saya. Dia terus bagi pada saya. Ini contoh satu orang sahabat. Dia tahu kita tak ada duit, kan, dia tahu kita lebih perlukan duit dan sebagainya. Dia tak mementingkan diri dia. Dia dapat duit commission tadi, dia pulang balik kepada saya. Itu yang saya selalu bercakap dengan isteri saya. Saya kata, kalau dia kenduri, walaupun tempat dia tinggal tu jauh daripada kami di Penang ni, di Pulau Pinang ni, saya kata, kalau anak sulung dia kahwin, kami akan pergi. Kan? Kami akan pergi. Kenapa? Sebab kita terkenang budi baik dia, kan, pertimbangan dia, apa yang dia bantu kami selama ni. Jadi itu sifat manusia. Bila orang buat baik kepada kita, kita akan terkenang-kenang akan kebaikannya. Malah kita akan doakan dia. Sebab itu kita dalam agama ni, antara doa yang sangat mustajab ialah doa daripada saudara seagama yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan itu. Jadi ini yang kita kena biasakan dalam kehidupan kita. Baik, saya ringkaskan sahabat-sahabat sekalian. Kemudian selain daripada itu, tanda kita ni amalan kita diterima oleh Allah ialah kita ni sentiasa hati-hati, kan, careful, takut-takut buat dosa, kan. Kita kena sentiasa berhati-hati, takut-takut buat benda buruk, nak bercakap, nak hina orang, nak kritik orang, kita akan hati-hati. Kita tengok dulu bahasa kita ni sesuai ke tidak, benda yang kita nak cakap tu sesuai ke tidak. Jangan kita ni laju sangat. Jangan laju sangat sebab kata-kata ni benda yang susah nak tarik balik, kan. Jadi bab dosa, bab benda buruk ni kita hati-hati. Kemudian selain daripada tu, Syekh kata bahawa benda buruk dia makin lama makin sikit. Makin lama makin sikit. Dia semakin tinggalkan benda-benda buruk. Jadi kalau kita kehidupan kita ni, kita dah hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ada yang mungkin hidup 30, 40 tahun. Cuba perhatikan setiap masa kehidupan kita ni, dosa kita tu makin sikit ke makin banyak. Jadi kalau dosa kita tu semakin lama makin sikit, banyak benda buruk kita yang kita semakin kita tinggalkan, itu tandanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Syekh kata kebaikan dia bertambah. Itu yang kita dah sebut tadilah. Dan juga hati dia sentiasa tenang. Bila buat benda baik dia tenang. Pergi masjid dia tenang, semayang dia tenang, baca Quran dia tenang, sedekah dia tenang, maka itu tanda dia mendapat taufik daripada Allah Ta'ala, tanda amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada itu, kita jadi mudah untuk buat baik. Senang je. Nak semayang pun senang, kan, nak pergi mengaji pun senang. Sentiasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak tolong orang pun senang dan sebagainya. Maka itu tanda Allah Ta'ala terima amalan kita. Dan akhir sekali ialah adanya kesan-kesan positif daripada kebaikan-kebaikan yang kita buat. Jadi itu tanda Allah Ta'ala terima amalan kita. Tanda kita dapat pahala yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohlah, saya bagi satu contoh. Kalau kita makan, apa yang kita patut dapat? Kenyang, kan? Kita makan, kita kenyang, kita sihat. Kita tidur, kita dapat rehat. Itu contoh yang mudah untuk kita faham. Bila kita belajar, kita makin dapat banyak ilmu. Jadi itu contoh. Bila kita belajar adab, kita semakin menjadi orang yang beradab. Itu yang menunjukkan bahawa apa yang kita buat itu, kita dapat kesan. Jadi ibadat pun macam tu. Tanda ibadat itu diterima oleh Allah Ta'ala ialah banyak kesan positif daripada ibadat yang kita lakukan. Sembahyang kita, baca Quran kita, sedekah kita menjadikan kita seorang yang lebih baik. Kalau kita sembahyang banyak, tapi kesan buruk tu tak hilang daripada kita, kita tetap menjadi orang yang pemarah, dan tetap menjadi orang yang suka hina orang, suka undermine kawan dan sebagainya, maka itu menunjukkan bahawa ibadat kita tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ke-9, sahabat-sahabat sekalian, sekadar itu apa yang saya dapat kongsikan, mudah-mudahan ada
ada kebaikan daripada perbincangan berkenaan dengan amalan-amalan kita itu, sama ada berpahala ataupun tidak, ataupun diterima oleh Allah Ta'ala, ataupun disukai ataupun tidak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya serahkan semula kepada Puan Moderator untuk sesi soal jawab. Dipersilakan. Wallahu Okey, a'lam. baik. Terima kasih Ustaz, dan ini ada satu soalan orang chat kita. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana buat pilihan antara ibu kita dan pergi belajar ilmu akhirat yang terpaksa meninggalkan ibu kita sedangkan kita jahil. Ibu kita ni pula tak ada orang yang jaga. Ibu kita ni masih boleh menguruskan dirinya sendiri. Terima kasih. Baik. Wallahu a'lam, sahabat-sahabat sekalian, kita hidup kita ni memang selalu ada pertembungan. Pertembungan ni macam-macam lah kan, antara benda baik dengan benda buruk, benda baik dengan benda baik pun ada, benda buruk dengan benda buruk pun ada. Jadi macam-macam pertembungan yang berlaku. Antaranya ialah sebagaimana soalan daripada sahabat kita tadi, iaitu kita ni nak pergi mengaji kan, kita nak belajar. Kita banyak kekurangan lagi tentang ilmu akhirat, ilmu agama dan sebagainya. Pada masa yang sama, ibu kita juga perlukan kita. Tapi kita kena lihatlah keadaan ibu kita tu bagaimana. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya jawab lebih detail, yang pertamanya kalau kita ingat seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni kan. Dia ni hidup pada zaman Nabi. Tapi dia tak pernah jumpa dengan Nabi. Sebab tu dia tak jadi sahabat walaupun dia hidup sezaman dengan Nabi. Dia sahabat ni kalau dia dapat berjumpa dengan Nabi maka dia sahabat. Jadi dia al-tabi'in. Walaupun dia hidup sezaman dengan Nabi tapi dia adalah tabi'in. Jadi tokoh tabi'in seperti Uwais Al-Qarni, dia adalah satu orang yang tidak pernah hadir dalam majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi mengajar tentang agama kepada para sahabat, Uwais dia tak dapat hadir sebab dia diperlukan oleh ibunya. Tetapi walaupun Uwais tidak pernah dapat bersama dengan Nabi, keutamaan Uwais itu menjadi buah mulut sampai ke hari ini. Kan, Uwais antara orang yang dianggap sebagai kibar tabi'in, dan dianggap sebagai satu contoh kepada kita bagaimana doanya adalah doa yang mustajab, sehingga kan Nabi SAW berpesan kepada Umar Khattab tentang mustajabnya doa Uwais Al-Qarni lantaran khidmat baktinya kepada ibunya. Jadi begitulah juga dengan kedudukan kita sekarang. Kita ni perlukan ilmu agama. Pada masa yang sama, ibu kita juga memerlukan diri kita. Tapi macam soalan tadi, mengatakan bahawa ibu kita boleh uruskan dirinya sendiri. Maka kita perlu lihat bagaimana keadaan ibu kita jikalau kita tidak menguruskannya. Apakah menyebabkan kebajikan dia terabai ataupun menyebabkan dia sedih dan sebagainya. Kalau kita tinggalkan dia sebab kita ingin belajar ilmu agama, menyebabkan hatinya terguris, dia sedih kan, maklumlah orang tua kan, orang tua, maka pada masa itu kita kena ingat la taqullah ma uffin, jangan berkata kepada ibu, kepada orang tua kita. Maksudnya kita jangan singgung hati dia, gembirakanlah hati dia pada kadar kemampuan kita. Sekarang ni belajar ilmu agama secara online pun boleh, daripada jarak jauh pun boleh. Cuma kadang-kadang mungkin kita perlu hadir secara fizikal kan, sebab atas sebab-sebab tertentu. Sebab belajar secara fizikal ni dia ada kelebihan-kelebihan dia. Maka kita kena balance lah. Cuba kita balancekan. Jadi dengan ibu ni ataupun ayah kita yang uzur, tak boleh dinafikan bahawa mereka sangat sensitif. Bila dia sudah tua dan dia uzur, dia sangat sensitif. Jadi kita tak boleh nak elak dia akan rasa tersinggung, walaupun sepatutnya dia tidak tersinggung, tapi dia menjadi sangat sensitif. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita kalau itu dianggap kalau itu adalah satu dosa. Tetapi apa yang pentingnya ialah lebihkan ibu kita. Pada masa yang sama, kalau kita perlu hadir, maka kita boleh hadir kerana kita dah siapkan ibu kita dah siapkan makanan dia dan sebagainya, dan kita boleh hadir ke majlis ilmu
soal dia berkecil hati kerana dia orang tua itu satu benda biasa. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Sekira itulah soalan terakhir sebab masa pun tidak mengizinkan dan sebab kita ada sesi kuliah, kita ada lagi sesi tadabbur bersama dengan Ustaz Muhammad Nazri dan Ustaz. Kita tangguhkan dulu Ustaz ya dengan Ya. tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Marilah kita sama-sama akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas Terima perkongsian kasih Ustaz. ilmunya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.